ارجع للسيرة واقرأها فالدولة فرض لا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali kita pada channel Fikrul Mustanir. Pada malam ini kita ingat kita nak sembang santai, tapi sampai kita masih lagi isu yang panas yang umat sekarang makin macam dah lupa lah, ataupun bukan dah lupa, maknanya dah kendur. Jadi kita kena ingatkan balik isu Palestin kita. Jadi pada malam ni ada sahabat-sahabat saya, sebelah kanan saya ni Bro Hairul daripada Melaka, dan sebelah kiri saya Bro Fahmi. Ya, Bro Fahmi. Ya. Okey, jadi pada malam ni kita nak cerita pasal Palestin ni. Jadi apa pandangan kita setakat sampai hari ni, maklumat-maklumat yang kita dah dapat. Contohnya kesedaran umat kita terhadap tanah Palestin ni, pentingnya apa semua. Agak-agak umat ni sampai tak? Ada ke dia umat ni sekarang pandang isu Palestin ni kemanusiaan je, dia kesian je apa semua ke, ataupun memang atas dasar akidah tadi, macam mana Bro Hairul? Yalah, kita tengok apa yang isu Palestin sekarang makin lama, kalau pada pandangan dunia lah, pada saya makin kendur lah. Tapi keadaan di Palestin sendiri dia rasanya makin tegang lah. Dengan meningkatnya jumlah kematian, orang tua, kanak-kanak, kemusnahan. Hari-hari kita ni disajikan dengan berita-berita yang belum tahu lagi lah kesahihan dia macam mana kan. Itulah apa yang kita dapat tahu. Cuma secara zahirah je bantuan ketenteraan memang tak ada langsung. Yang ada cuma bantuan kemanusiaan, ubat, makanan. Kenapa jadi macam tu kan? Sedangkan orang kafir tadi, Amerika tadi terus hantar, Amerika Perancis kan, lagi apa semua, dia tak ada terikat dengan PBB ke? Yang negara Islam tadi tak ada hantar apa, askar ke apa, tak boleh hantar ke, macam mana? Sebenarnya negara-negara Islam ni yang dah berpecah-pecah ni dah dimandulkan sebenarnya. Dimandulkan atas nama OIC, yang mana dia duduk di bawah kasta yang rendah juga kot daripada PBB itu sendiri. Hanya untuk mewujudkan satu entiti lah, yang mana wujudnya orang Islam dekat dunia ni. Tentang kita tak pernah dengar pula Persatuan Buddha Sedunia ke, Persatuan Kristian Sedunia ke, Persatuan Yahudi Sedunia, tak ada. Tapi kita boleh rangkumkan, kita ni orang Islam diserang dari berbagai sudut dengan satu daulah yang terbesar dipanggil bangsa-bangsa bersatu. Jadi amat malang lah, pada saya malang lah. Malaysia ni tak tahu mana satu. PBB pun dia ikut, OIC pun dia ikut. Tak tahu stand dia belah mana. Kalau kita tengok daripada zahiriah dia, stand hanya OIC je lah. Bermakna kejam, kita buat desaan untuk gencatan senjata saja. PBB buat setakat ni kita belum nampak lagi dia nak menghantar pengaman ke sana. Belum ada lagi. Yang kita tahu bahawa pengaman tu hanya ada di Lebanon. Jadi Lebanon tu konflik dia tak berapa sangat daripada Palestin tak? Tapi kenapa di situ? Yang mana Malaysia pun setahu saya cuma ada jugalah pengaman di Lebanon, tapi tak di Palestin. Yang ada di Palestin ni cuma urusi kemanusiaan je lah. Doktor jauh daripada bidang ketenteraan. Jadi kalau daripada segi bantuan makanan, perubatan dan pakaian ke apa, whatever, itu sementara je, tak ada menyelesaikan masalah pun. Biskut kita makan habis, buang habis, sampai lagi. Sedangkan kita punya saudara dekat sana tu bukan perlukan ni sebenarnya. Dia perlukan bantuan
mempertahankan diri daripada saudara-saudara dia sendiri, orang Islam serata dunia lah sebenarnya. Jadi situ timbul persoalan, di mana penyelesaian dia? Adakah kita punya pemimpin bisu, membabi buta, ataupun ada kesedaran tapi takut? Pak Gaya macam takut tak tahulah takut ke. Yelah, dia tak bergerak. Maknanya orang kafir, pihak Yahudi dan Lanatullah, bila terjadi je isu 7 Oktober tu kan, dia terus kapal dia kan, apa semua ketenteraan Amerika, NATO, jadi Eropah. itu yang kita pelik. Dia orang tak terikat dengan PBB ke? Kalau yang kata alasan kerajaan Malaysia tadi, kita nak tunggu arahan daripada PBB, tapi dia orang pun langgar saja kan. Jadi kalau gitu macam mana Bro Fahmi? Apa dia ni ada nak tambah dari segi tindakan tadi pemimpin umat Islam terhadap isu Palestin ni? Sekarang ni dah hari yang ke-63 sejak 7 Oktober. Israel tu serangan tu, perang tu bermula lah kan. Jadi macam tadi cakap tadi, bila sejak perang tu Hamas tu hanya berjuang sendiri je lah, tak ada orang tolong. Walaupun kita dengar ada kata Iran nak tolong lah, Yaman nak tolong lah, tapi saya rasa dia cakap je kot, ataupun dia mungkin gerak kat sepadan negara dia, dalam negara dia tapi tak lepas-lepas pun kan. Realiti dia, fakta dia memang tak lepas, tak sampai ke Gaza pun kan. Tapi yang lain-lain, negara-negara Islam lain-lain tu memang tak ada buat apa-apa pun lah. Setakat kecam je lah. Macam yang paling kuat kecam sekali Erdogan kan. Tapi dia masih lagi meneruskan supply minyak, supply air kan. Kalau tak silap, Erdogan ni, Turki ni, dia antara yang negara yang supply air paling besar rasanya dekat kepada Israel sebenarnya. So kalau betul-betul dia nak kecam sebenarnya, ataupun dia nak hentikan tindakan Israel, kalau kita tengok macam hari ni kan, kalau umat Islam kan, sebab umat Islam hari ni dia memang tak ada kekuatan ketenteraan, dia tak ada daya upaya apa-apa. Yang dia ada hanya kemampuan dia boykot McD dan Starbucks. Jadi kita tak nafikan dia boykot ni, kalau kat Malaysia ni kita boleh kata berjaya sebenarnya. Sebab saya kalau tengok sendiri sebenarnya, kalau kat McD memang tak ada orang kan, kat Starbucks tak ada orang. Dan kita dengar yang terbaru ni, Starbucks rugi dah berapa bilion dia punya saham dia. Tapi sebaliknya McD pula saham dia makin naik kan. Jadi kita tak nak bincangkan isu boykot ni berjaya atau tak berjaya, tapi daripada segi boykot tu dia, memang kat Malaysia memang nampak kesan dia. Tapi kesan dia terhadap perang sebenarnya tak ada apa-apa sebenarnya kan. Sebab kerana sejak selepas gencatan senjata minggu lepas, bila habis gencatan senjata beberapa hari itu, maksudnya Israel bila mulakan serangan balik, serangan tu lagi teruk sebenarnya. Sebab dalam tempoh 1 bulan yang lepas tu, maknanya kematian tu baru berapa ribu. Sekarang ni tak sampai lepas habis gencatan senjata, maksudnya dia serangan tu Israel lagi gencarkan. Maksudnya dalam tempoh beberapa hari saja, dia punya pembunuhan tu bertambah. Satu kajian mengatakan, berita mengatakan kematian tu bertambah 40%. Kan? Banyak, maksudnya banyak. Yang sebelum ni maksudnya 50%, 60% tu dalam tempoh 1 bulan. Yang ni dalam tempoh 1 minggu tambah lagi 40%. Maknanya pembunuhan tu lagi banyak sebenarnya. Tapi malangnya kita tengok hari ni macam benda ni, berita pun dah tak sensasi lagi, dah tak hangat lagi kan. Sebab yelah, takkan nak tiap-tiap minggu nak demo nak dekat 2 bulan kan. Jadi bila tak ada demo, media-media arus perdana pun tak mainkan peranan. Jadi umat Islam dia tetap boykot kan. Jadi kita nampak adalah usaha umat Islam kat situ, tapi benda ni macam dah dibasi sebenarnya. Sedangkan saudara-saudara kita kat sana yang kena bunuh makin tambah ramai sebenarnya kan. Dan yang tukang bunuh ni, maksudnya yang pemangsa ni bertambah gencar lagi sebenarnya kan, memakan mangsa dia kan. Tapi tak ada apa-apa tindakan macam kita cakap kan. Kalau kita cerita pasal nak boykot, cerita kan, macam kita cerita tadi, Erdogan yang berapi-api kata marah kepada Israel sebenarnya, dia boleh saja sekat air minyak sebenarnya. Minyak yang minyak walaupun Turki tu bukan penyumbang minyak terbesar kepada Israel,
Tapi yang penyumbang terbesar dia macam tak silap saya Azerbaijan kot kan. Negara-negara yang dekat tepi-tepi itulah. Maksudnya semua negara-negara Islam sebenarnya penyumbang minyak yang terbesar kepada Israel sebenarnya kan. Jadi sebenarnya kalau kita nak cerita boykot ni sebenarnya kan, pemimpin umat Islam ni kalau katakan dia tak nak apapun lah kan, sebab takut kononnya patuh PBB lah, NAM lah untuk nak menghantar tentera, tapi mereka boleh saja boykot kan, berhenti hantar minyak kepada Israel, berhenti hantar salurkan air kepada Israel kan. Sekarang ni Israel tu masih lagi disalurkan minyak, air kan. Jadi tak ada buat apa-apa, mereka hanya berretorik, mengecam kan. Kenapa mereka buat macam tu? Kerana mereka tahu sebab umat Islam sekarang ni tengah marah pada Israel. Jadi kalau mereka tak macam menunjukkan mereka tak buat sesuatu, nanti pilihan raya akan datang di tempat mereka akan digulingkan kan. Parti-parti yang pembangkang tempat dia akan ambil momentum politik ni untuk menjatuhkan mereka yang sedang berkuasa. Jadi kita tengok mereka hanya macam sekadar berretorik sebenarnya, tapi mereka tak buat apa-apa sebenarnya. Kalau betul-betul dia nak halang Israel tu, dia boleh saja sekat minyak, sekat air tadi. Seminggu Dan cukup, yang paling sepatutnya kalau ikut Al-Quran dan Sunnah, mereka tu menghantar tentera untuk berjihad sebenarnya kan. Tapi mereka tak hantar. Mana ada hantar, tak ada hantar pun. Alasannya kononnya nak taat pada PBB, terikat dengan PBB. Itu yang menteri hari ni dah kali kedua kot rasanya berita mengeluarkan pernyataan menteri tu kan. Rasanya menteri tu yang cakap sebenarnya kat parlimen dah 2 kali dah. Dia kata kononnya Malaysia ni tak boleh hantar tentera kerana terikat dengan PBB kan. Yang kamu ikat diri kamu dengan PBB apa, sedangkan yang orang Israel tu tak pernah nak ikat diri dengan PBB. Selamba bom hospital, bunuh kanak-kanak, bunuh wanita mengandung, selamba je tak ikut apa law perang pun, tak ikut apa pun. Yang orang Islam pula terhege-hege nak ikut law PBB. Padahal law Al-Quran dibuang, dicampakkan. Allah menyatakan dalam surah At-Taubah ayat 38 kan, mengapa kamu tidak berangkat pergi berperang kan. Sekarang ni kamu ikat diri kamu dengan peraturan PBB yang Israel tu sendiri tak nak ikat diri dia. Jadi Israel sendiri yang langgar. Jadi boleh tak kita cakap masalah dunia ni tadi, pemimpin Islam ni tak bergerak tadi kerana satu, dia terikat dengan sistem yang pihak kufar buat tadi lah. Jadi bila kalau dia tak mematuhi PBB tadi, jadi dia takut dia akan kehilangan kuasa tadi. Ada tak ada boleh kemungkinan macam tu tak? Sedangkan sepatutnya orang pemimpin Islam tadi campakkanlah sistem daripada kufar tadi. Maknanya kita terapkan sistem Islam, betul? Benda ni sebenarnya dia berlaku bukan dalam satu hari sebenarnya. Ya, pemimpin Islam yang ada hari ni memang sebenarnya dia orang ni asalnya daripada kita senang cakap sistem tu sebenarnya telah membentuk mereka daripada mereka sekolah lagi sebenarnya kan. Mereka tu telah dibentuk dan telah digroom oleh sistem, oleh penjajah kafir ni kan, untuk taat kepada sistem yang ada, untuk taat kepada orang-orang kafir, untuk taat kepada selain pada Al-Quran dan As-Sunnah sebenarnya. Sedangkan walaupun mereka sendiri pun tak ikut kan. Mereka faham sebenarnya, mereka baca Al-Quran sebenarnya, tapi Al-Quran tu sekadar untuk digunakan untuk ibadah mahdah, untuk soal nikah kahwin kan, pertandingan itu saja kan. Tapi buat perang, buat pemerintahan, mereka akan campakkan, mereka akan taat kepada penjajah kafir kan, mereka akan taat kepada perlembagaan yang diciptakan oleh orang Yahudi kan. Jadi kita pada malam ni kita nak rujuk balik, kita nak angkat balik isu Palestin ni. Pasal apa? Kebanyakan umat kita ni kalau salah betulkan saya kalau kebanyakan umat Islam kita atas dasar kemanusiaan, mana lanuri ataupun fitrah kita je, bukan atas dasar akidah kan. Kalau atas dasar akidah, kita punya umat tadi boleh bangkit lagi kuat, betul tak kan? Jadi itu yang yang pada saya lah, itu kena kita kena tengok kembalilah Islam tadi, kena mendalami Islam lagi lebih kan. Jadi benda-benda terkait bila bab akidah tadi termasuklah pemimpin tadi. Kalau kita cakap dia tak ikut Quran dengan tu, dia marah. Jadi sedangkan dia ikut lagi PBB punya tu daripada Quran tadi, macam Bro Fahmi cakap tadi kan. Jadi itu yang kita tengok, kita kesal lah apa yang terjadi sekarang ni. Jadi kita cuba bangkitkan balik isu ni untuk ingatkan balik umat kan. Jadi kalau rasa
apa yang kita bincang tadi, kalau solusinya sebetulnya dalam Islam, apa dia? Bro Hairul. Kita kena balik pada sejarah. Kalau kita tengok banyak cendekiawan Malaysia sendiri pun, kita boleh Google, Kuat sikit. tengok Google peristiwa pembebasan Palestin Jerusalem itu sendiri pada peperangan Hattin yang diketuai oleh dinasti Ayyubiyah, Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Ayyubi pada zaman Empire Ayyubiyah tu, dia berjaya membentuk satu kesatuan Islam yang konkret, sehingga dipercayai bahawa ada tentera-tentera daripada tanah Melayu itu sendiri, daripada Kedah Tua, yang turut berperang menyertai peperangan Hittin, iaitu peperangan merampas kembali Jerusalem daripada tangan-tangan puak-puak Kristian. Jadi kita kena tahu apa solusi dia. Solusi dia tak lain tak bukan kekhalifahan Islam, iaitu membentuk satu daulah Islam yang mana umat-umat akan duduk bawah satu nama Islam yang akan memberi perlindungan kepada daulah Islam itu sendiri. Cuba kita fikir balik bagaimana PBB itu terbentuk. Secara sedar atau tak sedar, PBB itu sebenarnya satu daulah. Satu daulah. Daulah kafir lah. Daulah kufur. Kan, daulah kufur lah. Setelah dia orang berjaya menumpaskan daulah Islamnya, dia orang berjaya membentuk satu daulah kufur yang dipanggil United Nation. Satu daulah kufur untuk manusia, untuk perhambaan manusia. Pertama, berpusat di negara Mesir itu tak ada masalah, tak ada isu. Yang kedua, kita tengok umpama kuasa veto tu, umpama majlis ulama, majlis syura yang memberi hukum. Okey, ini kita tak setuju, kita tak boleh setuju, kita tak boleh jadikan satu peraturan ke satu permaafkan, tak boleh. Jadi contoh, bila ada satu contoh peperangan untuk menghantar pengaman, jadi PBB akan perintahkan negara-negara menghantar pengaman di sebuah negara yang sedang bergolak tu, termasuk Malaysia, akan menghantar, akan patuh. Dibekalkan dengan senjata. Contoh yang kita nampak hingga terkorbannya kita punya tentera melawan orang Islam sendiri, iaitu di Somalia. Peristiwa Pasar Bukhara di Mogadishu, Somalia. Pimpinan Jeneral Muhammad Faridi, golongan pemisah Islam sebenarnya. Jadi kita kena jana minda kita sendiri atau generasi Islam sekarang ni tentang kesedaran daulah Islamia tu betapa pentingnya untuk diwujudkan Islam itu sendiri. Jadi sebenarnya sejarah mengajar kita. Sejarah mengajar kita mana yang baik, mana yang buruk. Itu pasal kalau kita buka sendiri Al-Quran tu sendiri, bukan berkisah tentang masa depan, ramalan, tidak. Kebanyakan cerita tentang sejarah contoh tauladan apa yang diwahyukan oleh Allah pada nabi-nabi. Itulah dia untuk menjadi peraturan hidup bagi semua umat manusia. Jadi kita kena tahu Nabi Musa berhijrah dari Mesir ke Palestin untuk apa? Untuk membuat satu daulah di sana. Amat malam baginda tak berjaya lah kerana kekufuran bangsa Israel itu sendiri. Tapi baginda berjaya, successor dia iaitu Nabi Yusha bin Nun berjaya membentuk kerajaan Judah, kerajaan Israel. Itu satu part. Tapi kebaikan yang tidak mengamal Nabi, banyak yang saya cakap pada ini bukan semua Nabi lah. Tapi kita nampak Nabi-Nabi utama macam Nabi Sulaiman berjaya jadi raja sebuah negara, jadi khalifah. Nabi Daud jadi khalifah. Dan Rasulullah SAW juga yang besar kita pun sendiri menjadi satu tokoh hingga membuat Islam tu mendunia, hingga mampu menewaskan dua gergasi empire dunia terbesar, iaitu Byzantium Timur Rom dan Parsi. Itulah sebenarnya yang Barat takut. Yang Barat takut, dan ke atas kebodohan umat Islam sendiri, khususnya pada pemimpin-pemimpin yang dikatakan Islam utama, di mana dia punya kesungguhan.
Apa alasan? Takut FDI tak masuk untuk memajukan ekonomi. Sedangkan kita tahu ekonomi itu secure dalam aturan hidup kita tu dah secure oleh Allah SWT. Dah ada dalam perlembagaan Islam itu sendiri. Ekonomi, perubatan dan pekerjaan semua dah secure kalau kita menggunakan Islam. Tapi untuk menggunakan Islam perlu ada satu daulah dinamakan daulah Islam, menggunakan satu sistem Islam, sistem khilafah. Kalau kita tengok yang baru-baru ni punya apa YouTube orang kata apa, Felicia siapa yang mengatakan bahawa Jerusalem sedang war-war Hamas ni sedang bercerita tentang khilafah di Al Jazeera. Tengok sekarang Palestin sendiri dah mewar-warkan tentang khilafah. So di mana kita? Jadi macam mana Bro Fahmi dari segi apa dia ni solusi isu Palestin ni dari segi sudut pandang Islam yang apa ni yang kamu faham lah? Jangan pandang ni isu kemanusiaan, jangan pandang ini isu apa ni negara bangsa kan. Ini masalah akidah Islam, ini masalah tentang agama Islam. Sedangkan Allah akan berfirman dalam surah apa ni Al-Anfal, saya tak ingat ayat 70 rasanya. Ayat 70 surah Al-Anfal kan. Kan Allah cakap jika mereka meminta pertolongan daripada kamu dalam apa ni pembelaan agama, maka wajib untuk kamu tolong kan. Hari ini ada ke pemimpin Islam yang peduli kan? Tak peduli mereka kan. Macam kita cakap sebelum ni tadi kan, mereka hanya peduli kedudukan mereka. Mereka hanya berretorik untuk nak menjaga kedudukan mereka supaya mereka tak digulingkan oleh rakyat mereka. Pasal dia orang tak ikatkan diri dengan Al-Quran, diikat dengan PBB je. Dia ikat diri dengan, dia sibuk ikat diri dengan PBB kan. Jadi masalah sekarang ni umat Islam kena sedar solusi dia hanya tidak lain, dia kena kembali balik, ikat diri bersatu balik untuk mengembali sistem Islam. Nak harapkan pemimpin yang ada hari ni memang tak ada lah. So tak akan ada lah. Saya tambah sikit untuk kita punya pengetahuan. Kita tengok sikit pemecahan negeri bangsa, yang dikatakan nation state, negara bangsa. Kita perasan ke tidak yang Hamas, tebing barat dan Gaza terpisah? Kenapa dia terpisah? Tebing barat dan Gaza terpisah. Gaza di selatan, barat di utara. Sebenarnya sekecil-kecil contoh tu lah yang ditujukan macam mana wujud negara bangsa ni sangat ampuh bagi daulah kufur untuk memijak-mijak daulah Islam ni. Kalau kita terikat tadi pada Quran dan Sunnah tadi, maknanya umat Islam tadi kan umpama satu tubuh. Maknanya kau terikat dengan akidah tadi, maknanya satu tubuh tadi, maknanya saudara kita kena sana, kita pun rasa sakit. Sepatutnya macam tu. Tapi apa yang terjadi ialah sayanglah. Apa yang terjadi sekarang ni kita tengok realiti kan. Orang mungkin boleh komen macam-macam lah, itu pendapat diorang, cakap senang lah itu apa semua, tapi tak balik pada Quran je lah kan. Jadi untuk pada malam ni saya rasa setakat ni je lah. Jadi kita ada masa lagi, kita akan jumpa lagi. So dalam channel Fikrul Mustanial dalam acara Santai Tapi Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.